Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar? Okey, diharapkan semuanya sihat, okey, dan sentiasa menjaga kesihatan. Okey, baiklah, hari ini kita nak sambung pembelajaran kita. Okey, hari ini kamu keluarkan buku ulasan. Okey, buku ulasan Okey, dengar ya, buku ulasan. Okey, kita nak buat rumusan hari ini. Okey, sebelum ni kita dah belajar dah pun macam mana nak tulis ulasan. Okey, kemudian kita dah belajar macam mana nak tulis ringkasan. Jadi hari ini cikgu nak ajar macam mana kamu nak tulis rumusan. Okey, sebelum tu seperti biasa, kita lihat dulu objektif pembelajaran. Okey, untuk merumus pelbagai bahan prosa dengan betul menggunakan ayat yang gramatis. Okey, kemudian kriteria kejayaan, apa yang kamu akan dapat ialah yang pertama, mengenal pasti cara penulisan rumusan yang betul. Macam mana kita nak tulis rumusan dengan yang betul, yang baik. Kemudian mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang ada dalam petikan. Kemudian kita akan menulis rumusan yang lengkap. Panduan menulis rumusan. Panduan yang pertama, dia tak ada kata kunci soalan. Berbeza dengan ulasan dan juga ringkasan. Ringkasan dengan ulasan dia dah ada kata kunci, terutamanya ringkasan lah. Dia dah ada dia punya kata kunci dalam soalan yang diberikan. Kemudian rumusan dia mesti ada pengenalan ataupun pendahuluan dan juga penutup. Sama macam ulasan lah. Ada sedikit pendahuluan dan ada sedikit penutup. Berbeza dengan ringkasan. Ringkasan tak ada. Ringkasan kita direct, dia terus masuk apa yang dikehendaki. Rumusan dia lebih kurang macam ulasan lah. Berbezanya dia petikan. Kalau ulasan dia bagi gambar ataupun carta, tapi lebih kepada gambar lah, gambar rajah. Kita sambung seterusnya kita kena kenal pasti idea utama. Baca keseluruhan petikan yang diberikan. Lepas tu pendahuluan. Maksudnya kat situ kena pasti idea utama tu dekat pendahuluan. Kat pendahuluan tu dah ada dah pun idea utama dia. Kemudian kita kena kenal pasti idea sokongan. Itu isi tersurat ni memang ada dalam petikan. Jadi awak kena memang wajib tulis. Untuk buat rumusan memang kena ada idea sokongan ni. Kemudian penutup. Untuk penutup kena idea kita sendiri. Idea yang kita sendirilah. Dan wajib ada cadangan ataupun harapan. Bagi cadangan ataupun bagi harapan lah. Kemudian panjang rumusan sama 80 hingga 100 patah perkataan. Kalau kurang, maknanya markah pun akan berkurang. Ni cadangan menulis rumusan. Yang pertamanya, macam mana kita nak buat? Pendahuluan dia. Mesti ada idea utama. Idea utama. Kamu tengok idea utama, kita kena refer pada petikan lah. Tak apa, nanti cikgu akan bagi petikan, contoh petikan membincangkan ... kan. Maknanya kita kena pasti tema dia tentang apa. Katakanlah cikgu bagi contoh sekejap. Katakanlah tentang petikan tu menceritakan tentang pencemaran alam sekitar. Jadi kita akan menceritakan kalau keseluruhan tu cerita tentang apa. Memang dia cerita tentang pencemaran, tapi apa cerita tentang apa? Langkah-langkah mengatasi ke ataupun punca-punca pencemaran ke. Jadi kita akan tengok dia sebenarnya cerita tentang apa. Dekat pendahuluan biasanya dia akan dah ada tulis dah pun. Jadi kita kena pastilah tema dia ialah apa. Kalau tema tentang pencemaran, kita tulislah tentang pencemaran. Petikan membincangkan punca-punca pencemaran sungai di Malaysia. Itu contohlah lepas tu kemudian kita masukkan isi-isi tersurat. Itu pun idea sokongan. Lepas tu ada tema lah. Ialah apa? Contoh antara sebab tadi cikgu kata tentang punca kan. Antara punca pencemaran sungai ialah
Okey, kita carilah isi kat dalam petikan tu. Tak apa, nanti kejap lagi awak akan nampak. Okey, cikgu bagi contoh Okey, lepas tu penutup. Kesimpulannya, tambah tema, dan cadangan. Okey. Kita lihat contoh. Kesimpulannya, semua pihak harus berganding bahu. Okey, kat sini dia bagi cadangan. Cadangan. Semua pihak harus berganding bahu memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan sungai. Agar generasi akan datang dapat menikmatinya. Okey. Tak apa, kita tengok contoh. Okey, ni contohlah. Langkah kedua. Yang pertama sebenarnya langkah macam mana kita nak buat macam ringkasan. Gariskan isi-isi penting. Isi-isi penting dalam petikan. Yang pertama kamu garis pun boleh ataupun nak guna highlight pen pun boleh. Garis je dekat kertas soalan tu. Sebab tu kertas soalan kamu, tak apa, tak ada siapa nak marah pun. Awak nak garis ke, awak nak conteng ke, awak nak highlight ke pun boleh. Jadi awak highlight lah ataupun garis dekat dia punya isi penting lah. Lepas tu dah garis, barulah awak akan buat dia punya rumusan. Ataupun buat ringkasan. Jadi kita tengok kalau rumusan. Petikan membincangkan punca-punca pencemaran sungai di Malaysia. Ini dia punya pendahuluan. Lepas tu masuk isi kan. Antara punca pencemaran sungai ialah pembuangan sampah sarap oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Ni semua ada dalam petikan. Memang ada dalam petikan, cuma dia berbeza, ayat dia lain sikit. Ayat dia panjang kat dalam petikan dia tukar sikit lah. Tapi dia punya main point kat situ memang pembuangan sampah sarap. Memang ada. Kemudian isi lagi. Selain itu, pembuangan sisa toksik oleh pihak kilang. Dia bagi isi penting sahaja. Di samping itu, sungai juga boleh tercemar disebabkan aktiviti pertanian. Kerana hujan yang turun membawa baja kimia, racun serangga sama ada dari kebun atau ladang berhampiran. Proses pembangunan pula menyebabkan struktur sungai berubah sehingga timbul mendapan di pinggir sungai. Ni isi yang last lah. Tak apa, kamu boleh baca. Cikgu nak tegaskan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, kita bagi cadangan. Yang kesimpulan ni tak ada dalam petikan. Boleh faham Tak ada dalam petikan. Jadi, kita kena bagi idea kita sendiri. Kesimpulannya, semua pihak harus berganding bahu. Ataupun semua pihak harus bekerjasama untuk mengatasi masalah pencemaran sungai alam, pencemaran sungai. Maafkan cikgu ya. Pencemaran sungai agar sungai dapat dinikmati oleh semua generasi. Tu contohlah cikgu buat ayat lain sikit kan. Boleh saja tak ada masalah. Tapi ingat kesimpulan ayat kamu sendiri. Boleh faham sebelum kelas kita penerangan cikgu ni habis, kita belajar dulu tentang perkataan apa yang cikgu nak bagi hari ni. Kadang-kadang cikgu bagi peribahasa kan. Jadi hari ni cikgu nak bagi perkataan. Samping. Ramai yang sebut samping. Sebenarnya salah samping. Bukan di samping. Kalau di samping tu maksudnya di sisi kita lah. Di sebelah kita. Tapi ni samping. Samping ni awak tengok gambar tu yang lelaki tu pakai. Semasa hari raya ataupun semasa pengantin yang pakai. Tapi biasanya hari raya pun kita pakailah untuk orang lelaki. Itu nama dia samping. Ejaan yang betul S-A-M-P-I-N-G. Bukan P-I-N. Samping. Boleh faham ya? Untuk latihan, tak perlu buat rumusan yang lain. Cikgu akan bagi contoh.
contoh petikan dan rumusan yang telah siap. Jadi kamu salin sahaja contoh rumusan yang cikgu dah bagi. Okey, nanti cikgu akan hantar contoh rumusan tersebut dalam bentuk PDF. Okey? Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya kamu masih tak faham, kamu boleh tanya dalam grup Telegram ini ataupun boleh PM cikgu secara personal. Okey, tak ada masalah pun. Tapi yang pentingnya rumusan ni sama je macam ringkasan dengan ulasan. Okey, berbeza dengan ulasan. Ulasan dia bagi gambar. Okey, rumusan dia bagi petikan. Okey, rumusan ni dia bagi petikan sama macam ringkasan. Okey, kalau ringkasan dia dah bagi kata kunci dekat soalan. Okay, dekat soalan ada apa yang dikehendaki. Tapi rumusan tak ada. Rumusan dia hanya tulis baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu rumusan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okay? Dia tak ada pun tulis kata kunci kat dalam soalan. Jadi, kamu kena hati-hati. Okey, kalau ada kata kunci, itu adalah ringkasan. Okey? Boleh faham? Okey, semoga kita dapat buat dengan baiklah. Okey, tak faham boleh tanya. Okey, kita jumpa lagi di kelas akan datang. Bye, jaga diri.